Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama bertemu di dalam kuliah maghrib kita ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini dinilai sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung pengajian kitab kita Tanbihul Ghafilin. Kita masih membicarakan lagi tentang beratnya maut dan kengeriannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Abdullah bin Miswar Al-Hashimi berkata, betul Tuan Haji? Betul tak? Telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, saya datang kepada kamu supaya engkau ajarkan kepada aku ilmu-ilmu yang pelik. Lalu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Miswar Al-Hashimi berkata, satu hari Nabi SAW ni didatangi oleh seorang. Dia mai bertemu dengan Nabi. Dia tanya kepada Nabi soalan yang pelik. Soalan yang pelik dia tanya kepada Nabi itu, dia nak minta Nabi ajar kepada dia suatu ilmu yang pelik, suatu ilmu yang jarang diajar oleh Nabi kepada sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang lain. Ada juga perangai lagu ni tuan-tuan ni. Main-main nak minta Nabi ajak ilmu-ilmu yang pelik. Hak tak pelik dia tak mau ngaji. Serupa dengan orang Gopeng ni pun. Hak kuliah maghrib duk ajak kita elok-elok, haram dia tak main mengaji. Hak duk mengajak pelik, itu yang dia celapak Nabi mengaji sangat. Contoh, saya tak kata kat siapa dan tidak bermaksud kepada sesiapa. Mau terasa pada muka. Hak ustaz duk main mengajak kuliah maghrib elok-elok, dia haram tak main mengaji. Dia tak main mengaji tuan-tuan. Sebab apa dia maklum? Dia nak mengaji benda-benda yang pelik. Dia mai tanya-tanya dekat Nabi lagu tu. Lalu Nabi SAW tanya kepada dia, ma sana'ta fi ra'sil ilm? Wa ma ra'sul ilm? Qala hal 'arafta ar-rabb 'azza wa jalla? Qala na'am. Qala famadha fa'alta fi haqqi? قال ما شاء الله. قال هل عرفت الموت؟ قال نعم. قال فماذا أعددت له؟ قال ما شاء الله. قال فأحكم ما هناك ثم تعالى حتى أعلمك من غرائب العلم. فلما جاءه بعد سنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على قلبك فما لا ترضى لنفسك لا ترضاه لأخيك المسلم وما رضيته لنفسك فأرضه لأخيك المسلم وهو من غرائب العلم أو كما قال.
Nabi SAW bila ditanya kepada dia oleh lelaki tersebut, "Ya Rasulullah, aku mai kepada kamu ni, aku nak minta kamu ajak aku ni benda-benda yang pelik." Lalu Nabi tanya kepada dia, "Ma sana'ata fi ra'sil 'ilm?" Nabi kata, terjemah mai bahasa kita lah, apa yang hang dah buat dengan asas ilmu? Hang tahu tak apa dia asas kepada ilmu? Nabi tanya dia. Sebelum hang nak pergi mengaji benda-benda pelik, asas kepada ilmu ni hang tahu tak? Apa yang telah hang lakukan kepada asas ilmu ni? Asas ilmu ni, apa yang telah kamu lakukan dengan dia? Nabi tanya dia. Dia pun tanya kepada Nabi, qala wa ma ra'sul ilm? Bila Nabi kata lagu tu, dia tanya balik kepada Nabi, wa ma ra'sul ilm? Ya Rasulullah, apa dia yang dikatakan asas kepada ilmu tu? Asas kepada ilmu tu apa dia? Dia tanya dekat Nabi. Nak pergi mengaji ilmu-ilmu yang pelik tu, haram tak tahu apa dia asas ilmu pun dia tak tahu, tuan-tuan. Dia tak tahu. Yang nak mengaji ilmu pelik tadi ni, dia pun tak tahu mendatang apa yang dikatakan asas ilmu. Nabi tanya dekat dia, apa yang telah kamu lakukan terhadap asas ilmu? Dia tanya pula dekat Nabi, asas ilmu tu apa dia? Tak kacau, tuan-tuan. Nak main mengaji silat, buah haram tak belajar, asas silat pun haram tak belajar. Baru sama dengan 3 bujang lapuk tu pergi mengaji dengan pendekar mustar. Pendekar mustar kata pasang kuda-kuda, dia nak pergi cari kuda. Ni tuan-tuan. Qala, lalu Nabi tanya dekat dia, hal arafta Rabb Azza wa Jalla? Nabi kata, baik, aku nak tanya kepada kamu, aku nak tanya kepada hang yang pertama, hang kenal tak Allah Ta'ala? Benda basic Nabi tanya, hang kenal tak Allah Ta'ala ni? Kenal ke tak? Qala na'am, dia kata ya, kenal. Qala famadha fa'alta fi haqqih? Apa hak Allah yang telah hang tunaikan kepada dia? 3 soalan ni tanya dulu, tuan-tuan ni. Haduk mai kuliah maghrib tak ada kitab ni, cuba jawab dulu. Ni haduk mai dengar kuliah maghrib kitab tak bawa ni. Bukan orang lain, tuan-tuan. Saya nak kata ke orang lain, saya nak tanya tuan-tuan. Tiap malam mai mengaji sampai kitab tak ada nak beli ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau orang tanya kepada kita asas kepada ilmu ni, kita boleh jawab tak apa dia asas kepada ilmu? Tak tahu, Ustaz. Kenal tak Allah Ta'ala? Kenal, Ustaz. Hak Allah Ta'ala tunai ke tak? Tak tahu, Ustaz. Tak kacau, tuan-tuan. Tak kacau. Hak Allah Ta'ala ni tunai ke tak? Tak tahu, Ustaz. Tak tahu. Tuan-tuan, ni Nabi tanya kepada dia ni. Bak dia mai dekat Nabi, dia nak mengaji ilmu pelik. Qala masya Allah. Bila Nabi tanya dekat dia, tunai tak hak Allah? Dia jawab balik, masya Allah. Qala hal arafta al-maut? Hang tahu tak yang kata kematian ni apa dia? Qala na'am, dia kata tahu. Qala famadha a'dadtalah? Apa yang hang telah buat persiapan untuk hang mati? Nabi tanya dekat dia, apa persiapan kematian yang telah kamu lakukan? Hang tahu tak mati? Kenal tak mati? Ya, kenal. Dah hang kenal mati, hang buat tak persiapan untuk mati? Hang buat tak persiapan untuk mati? Nabi tanya, ni nak mati ni, buat tak persiapan untuk mati? Qala masya Allah, dia jawab masya Allah. Qala fa'ahkim ma hunak thumma ta'ala hatta u'allimaka min ghara'ibil 'ilm. Falamma ja'ahu ba'da sinin. Dia ni pun, dia bila dia jawab lagu tu, Nabi kata dekat dia, lah ni cerita senang lagu ni lah, aku nak abang dekat hang.
hang pun tak payah duk semak kepala, hang pun tak payah duk main mengaji benda-benda pelik. Lah ni soalan ni terjemah mudah faham lah. Soalan yang aku ajak dekat hang tadi, yang aku tanya dekat hang, yang hang tak boleh jawab ni, lah ni hang balik cari dulu jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Nabi kata lah, hang balik, hang cari dulu jawapan kepada soalan-soalan yang tersebut. Nah, balik dulu Nabi kata. Bila hang dapat jawapan tu, hang jumpa aku lain. Bila hang jumpa aku lain, aku akan ajak kepada hang ilmu-ilmu tersebut. Lah ni hang balik cari jawapan kepada soalan yang aku tanya dekat hang, yang hang tak boleh jawab dengan soalan tu. Dia pun balik. Kawan yang main nak mengaji ilmu pelik ni pun balik. Bila balik tuan-tuan, beberapa tahun dia mai cari Nabi SAW balik. Dia nak mai minta Nabi ajak dia juga. Bila dia mai jumpa Nabi, Nabi kata pada dia, qala Nabi SAW, ilmu pelik tu yang Nabi ajak dekat dia, Nabi kata pada dia, ba' yadaka ala qalbik, letak tangan hang dekat hati. Letak. Hang nak mengaji ilmu pelik kan? Letak tangan hang dekat hati. Fama la tarda li nafsik la tardahu li akhika al-muslim. Ni aku nak ajak dekat hang satu benda yang pertama apa dia? Apa yang hang tak suka orang buat dekat hang, hang jangan buat dekat kawan hang. Sama-sama Islam. Simple Nabi ajak. Ni kita nak sambut Maulid Rasul minggu depan maklum Dah Perak sambut berapa bulan. Maulid Rasul tahun ni jatuh 9 Oktober. Hari Ahad. Minggu depan hari Ahad sekali lagi noh. Kita sambutlah. Hak nak belarak lah. Tak ada bid'ah ya tuan-tuan. Yang ada tanya bid'ah. Bubuh kayu 3 tengah 2 tengah belakang baru tahu. Hak no bid'ah, hak ni bid'ah, tak ada binatang apa tak bid'ah. Tuan-tuan sambut yang duk kira dengan puak-puak Wahabi tu. Mereka tak mau sambut, biar ambil. Kita sambut. Nak belarak, selawat nak sambil nak belarak, silakan. Jangan belarak, ambil telanjang sudah maklum silakan. Nak buat marhaban ke, nak berjanji ke, nak berselawat ke, nak, silakan. Tak ada masalah. Cuma saya nak sebut, tak cukup sekadar itu nak menggambarkan bahawa kita sayang kepada Nabi SAW. Tak cukup. Tak cukup macam mana Ustaz? Tak cukup tuan-tuan sekadar belarak. Tuan-tuan nak abang kata sayang dekat Nabi, sekadar menterjemahkan kasih dan sayang kita kepada baginda SAW dengan belarak. Tak cukup. Tak cukup. Pergi sambut maulid Nabi, belarak ramai-ramai. Lepas tu buat apa dia lagi? Selawat ramai-ramai, kenuri makan ramai-ramai, dengar ceramah ramai-ramai. Tak cukup. Yang lebih daripada itu apa dia tuan-tuan? Kena tambah apa dia? Apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi ajar, kita kena buat. Apa yang Nabi larang, kita kena tinggal. Ni malam ni Nabi nak ajak satu benda. Nabi kata apa dia? Simple yang Nabi nak ajak kepada kita. Benda yang kita suka orang buat kepada kita, kita tolong buat kepada orang. Boleh ke tak belum? Boleh ke tak? Orang Kopeng, boleh ke tak? Jawablah, takut siapa? Tuan-tuan kan dia buat muka cengeng tu, saya bukan nak takut dengan tuan-tuan. Menteri pun saya lawan. Menteri pun saya lawan, tambah tuan-tuan. Dia buat muka cengeng, dia ingat kita takut. Simple Nabi ajak malam ni. Benda yang hang suka orang buat dekat hang, hang tolong buat dekat orang. Yang kedua Nabi kata, yang pertama Nabi ajak apa dia? Benda yang hang tak suka orang buat kepada hang, jangan buat kepada orang. Yang kedua Nabi ajak apa dia? Wa ma raditahu li nafsik fa ardahu li akhika al-muslim. Yang kedua Nabi ajak, benda yang hang suka orang buat dekat hang, hang buat dekat orang. Yang pertama, benda yang hang tak suka orang buat dekat hang, jangan buat pada orang. Yang kedua, benda yang hang suka orang buat dekat hang, hang buat dekat orang.
Simple. Tapi kita terbalik. Benda yang kita suka orang buat dekat kita, kita tak buat dekat orang. Benda yang kita tak suka orang buat dekat kita, yang tu kita buat dekat orang. Hak ni terbalik. Ni hadap main mengaji tiap malam ni. Dapat lebih kepiah longgak dengan kuliah maghrib tak ada kitab ni. Terbalik. Nabi ajak yang pertama, kalau benda tu hang tak suka orang buat dekat hang, simple, hanya hang buat dekat orang. Benda yang hang suka orang buat dekat hang, tolong buat dekat orang. Simple. Faham tak tuan-tuan? Tuan-tuan faham tak? Apa dia yang kita tak suka orang buat dekat kita? Kita tak suka orang buat dekat kita nak. Kalau orang berhutang duit kita, orang tak bayar. Suka ke tak? Tak suka. Kita berhutang orang, jangan tak bayar. Kita suka tak orang duk canang masalah keluarga kita pada orang? Tak suka ustaz. Jangan canang masalah keluarga orang dekat orang. Anak dia, anak kawan kita tu kena tangkap khaluat, kena tangkap basah. Jangan cerita benda tu dekat orang. Jangan cerita. Kalau kena dekat kita, na'udzubillahi min zalik, kita suka tak orang duk cerita dekat orang? Tak suka ustaz. Jangan cerita pada orang. Simple. Nabi ajak kepada kita suatu benda yang simple, tu pun tak boleh buat. Ni pelik. Nabi kata, wa huwa min ghara'ibil ilm, itulah di antara ilmu-ilmu yang pelik. Ni Nabi ajak. Maka Nabi SAW menjelaskan bahawa persiapan untuk itu termasuk asas dari ilmu, kerana itu harus diutamakan sebelum lain-lainnya. Daripada hadis ni kata Syekh kita, Nabi nak abang apa dia? Di antara persiapan, di antara perkara yang kita kena siapkan sebelum mati ni apa dia? Mempelajari asas-asas ilmu. Ni persediaan kena mengaji ni. Apa dia? Asas-asas kepada ilmu. Abdullah bin Miswar Al-Hashimi berkata, Rasulullah SAW membaca ayat dalam surah Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Maka siapa yang dikehendaki mendapat hidayah, dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allah Ta'ala kata, orang yang Allah Ta'ala nak bukakan pintu hidayah, yang pertama apa dia? Allah Ta'ala memudahkan dia untuk menerima Islam. Yang ni yang pertama tuan-tuan. Hari ni orang kita ramai yang menerima Islam, tetapi apa ajaran yang sesuai dengan kehendak dia, dia follow. Apa ajaran Islam yang tidak sesuai dengan kehendak dia, kadang-kadang dia tentang. Ini masalah. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Yang sesuai dia terima. Islam dia bukan lagu tu tuan-tuan. Udkhulu fis silmi kafah. Ni Islam. Islam ni mulia. Islam ni hebat. Islam ni ada suatu nilai yang tinggi. Yang kata agama Islam ni tuan-tuan, agama yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni agama yang tinggi dan tidak ada agama lain yang boleh menandingi Islam. Ni Islam. Agama Islam suatu agama yang cukup tinggi nilainya, yang cukup berharga ajarannya. Tetapi malangnya hari ini tuan-tuan, Islam dihina bukan sekadar oleh orang-orang yang bukan Islam. Bahkan Islam hari ini tuan-tuan, yang lebih celakanya, dihina oleh penganut dan umatnya sendiri. Hari ini tuan-tuan setujukah? Tuan-tuan tak setujukah? Itu realitinya maklum.
Islam hari ini tuan-tuan dimalukan dan dihina oleh umatnya sendiri, oleh penganutnya sendiri tuan-tuan. Setuju ke tak? Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buka sosial media hari ini. Buka sosial media hari ini tuan-tuan. Tuan-tuan akan lihat bagaimana umat Islam menjual maruah mereka di dalam sosial media kerana viewers. Kerana nak kepada viewers, nak kepada orang like, nak kepada orang follow, nak kepada orang tonton apa konten yang mereka buat, sanggup menggadaikan maruah Islam. Kadang-kadang yang malangnya yang bertudung, orang perempuan yang bertudung ni tuan-tuan, bergelek ni serupa tidak ada halal dan haram dalam kehidupan. Malangnya Islam hari ini, umatnya rosakkan imej agama itu. Ini Islam. Orang terima kerana apa dia? Sesuai dengan kehendak. Orang terima sebab dia kerana ikut kehendak. Kalau yang bercanggah dengan akhlak, kalau yang bercanggah dengan kehendak, dia tak akan terima Islam. Nabi kata, dan siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan, maka menjadikan dadanya sempit, sukar, bagai akan naik ke langit. Kemudian Nabi SAW bersabda, nur Islam jika masuk ke dalam hati, maka lapanglah dada. Nabi kata nur Islam bila dia masuk ke dalam hati, dada hampa akan jadi lapang. Lalu ditanya, sahabat yang dengar dia tanya kepada Nabi SAW, apakah ada tandanya? Sahabat tanya, ya Rasulullah, tanda dia ada tak? Lalu Nabi jawab, ya. Nabi kata, menjual dari tempat-tempat tipuan dan cenderung kepada tempat-tempat kekal, dan bersiap menghadapi maut sebelum tibanya. Apa maknanya tu tuan-tuan? Jika nur Islam masuk ke dalam hati, maka lapanglah dadanya. Lalu ditanya, apakah tanda orang yang nur Islam masuk ke dalam hati? Nabi kata yang pertama apa dia? Tanda dia, Nabi kata, dia menjual daripada tempat tipu-tipuan. Apa dia tempat tipuan ni? Di sini maksud yang Nabi nak abad tempat tipuan ni apa dia, maklum? Maklum? Apa maklum nganga-nganga? Yang Nabi kata tempat tipuan ni apa dia? Ad-dunia. Dunia ni tempat tipuan. Saya nak tanya tuan-tuan, apa dia yang dunia tak tipu kita tuan-tuan? Tuan-tuan cuba abang. Dunia tipu kita sampai kita galik, sampai kita leka nak buat persiapan nak balik ke akhirat. Ni tanda orang kena tipu. Dunia ni tipu ya tuan-tuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Semua apa ayat tu biaran tak faham masalah. Apa tu nombor satu, fahamnya dah. Ini masalah juga ni. Garang ustaz ni, lapak je koi. Sampai kita dah. Tekan minyak hitam berdiri nak main mengajar tuan-tuan. Dia jam lah tuan-tuan, dia jam sungguh tadi ni. Saya keluar ni je 3:30 petang daripada rumah. Punya awal, tuan-tuan nak main pergi rumah bersiap. Tuan-tuan nak main kuliah maghrib malam ni, tuan-tuan keluar rumah pergi rumah. Saya nak tanya tuan-tuan. Masuk maghrib 7 rumah sini. 7:12. Tuan-tuan keluar pergi 7. Saya nak main kuliah 3:30 keluar lah. Tuan-tuan buat apa tadi 3:30? Sebab tu kalau saya berhenti lewat, tuan-tuan nak bising. Nak balik bukan nak dengar kuliah sampai pergi esok. Teruk tuan-tuan nak main kuliah kat tuan-tuan 3:30 jam, 6:30 baru boleh semayang asar dekat Gunung Semanggoy. Tekan minyak berdiri nak main mengajar tuan-tuan ni. Ni lapak makan-makan apa ni. Saya main malam ni yang pertama nak mengajar, yang kedua pasal sampai tu. Kalau tak ada sampai tu saya tak main mengajar lah kan. Tukang masak sampai tu meninggal, kuliah pun tutup lah cikgu. Tu perjanjian kita. Sampai bila ustaz nak mengajar, sampai duk masak tu hidup.
Dia pun jalan, saya pun jalan lah kuliah sini. Dunia ni menipu kita maklum. Dia menipu kita. Hidup dunia ni menipu kita maklum. Ni yang kadang-kadang kita lalai tuan-tuan. Dunia tipu kita dengan apa dia? Yang pertama dengan kata benda. Dunia tipukan kita. Allah Ta'ala haba'na dua benda yang dikejar oleh manusia dalam hidup. Al-mal wal-banun. Harta benda, anak pinak. Dua benda ni menjadi kejar, menjadi buruan, menjadi benda yang orang Kedah kata apa dia? Dilikan oleh manusia. Manusia ditipu dengan dua benda ni. Yang pertama harta benda. Kejar, cari harta benda. Masuk dengan saya pun. Cari harta benda. Kejar. Nak kepada kemewahan, nak kepada kekayaan, nak kepada kesenangan. Kejar. Ada yang kejar nak buat rumah besar, ada yang kejar nak pakai kereta besar, ada yang kejar nak harta duit banyak. Semua kejar. Kemewahan ni lambang kepada kebanggaan hidup di dunia ni tuan-tuan. Kemewahan. Boleh isap sigar, tangkap gambar. Boleh pakai barangan-barangan branded, tangkap gambar. Bubuh dalam sosial media. Pergi shopping, beli apa nama ni, barang-barang mahal ni, LV, Prada, susun beg kat tepi. Isap rokok, tangkap gambar. Buat dalam Facebook, saya nampak. Simbol kepada kemegahan, kekayaan ni. Sedangkan itu yang sedang ditipu oleh dunia kepada kamu. Tuan-tuan, baru ni kita tengoklah ahli politik negara kita, Tun Syamil Wilu. Orang Perak juga kan. Dulu dia ahli parlimen dah, Sungai Siput dah. Tun Syamil Wilu meninggal baru ni. Meninggal alam mati, tuan-tuan duk panggil mampuih. Tak betul tuan-tuan ni. Saya nak tegur tuan-tuan nak. Walaupun mereka ni bukan Islam, tuan-tuan jangan duk panggil mampuih kat mereka ni. Tak boleh, tak betul. Ni saya nak pesan. Orang bukan Islam tuan-tuan sebut mati. Jangan dia sebut mampuih. Saya tak suka dengan ayat tu. Mampuih tu tak? No. Mampuih ni guna untuk menatang lah. Mati. Cukup dekat tu, jangan lajak pula. Ustaz, dah ada kembali ke rahmatullah. Tak betul tu. Mati. Saya nak tegur tuan-tuan, jangan dia sebut mampuih. Tak kena. Tuan-tuan cuba orang bukan Islam panggil kita mampuih pula, tuan-tuan tak kena. Mati. Tun Syamil Wilu baru ni meninggal tuan-tuan, mati. Tuan-tuan cuba tengok apa kesudahan daripada mereka hidup ni. Tak apalah Tun Syamil Wilu ni tak hebat no. Queen apa? Elizabeth meninggal, mati kat tu. Apa yang dia bawa balik tuan-tuan? Daripada kekayaan dia, apa yang dia bawa balik? Tuan-tuan cuba fikir. Maklum, apa yang dia bawa balik maklum? Daripada kekayaan dia maklum, apa yang dia bawa balik? Tak ada apa. Dia maklum kata tak ada apa. Lagi lain kali maklum jawab dulu ni. Sebelah tu dia macam ada simpan juga. Angkat dua-dua tak ada apa. Nak kemas lagi mangkip diri tak ada apa. Ngangkat kepala sekali jalan. Tak ada apa. Istana dia yang mewah, dia tinggal. Pingat kebesaran, dia tinggal. Harta benda, dia tinggal. Apa yang nak buat balik ni tuan-tuan? Yang menjadi kemegahan waktu kita hidup di dunia ni, apa yang kita nak buat balik? Tuan-tuan cuba beritahu. Tak ada apa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul dunia. Ni yang dikatakan dunia ni nama dia darul fana. Suatu tempat, apa yang ada atas dunia ni semuanya akan binasa. Semuanya akan binasa. Apa yang ada atas dunia ni semuanya binasa. Tuan-tuan ada harta, harta binasa. Tuan-tuan ada masa, masa binasa. Tuan-tuan ada kesihatan, kesihatan tuan-tuan binasa. Sekali Nabi nak apa? Sebab tu orang yang dia nak kejar akhirat, dia kena jual dah dunia ni.
dan cenderung kepada tempat yang kekal dan bersiap-siap menghadapi maut sebelum tiba masanya. Kena buat persiapan untuk mati sebelum kematian datang menemui kita. Ja'far bin Barqan dari Maimun bin Mahran berkata, ketika Nabi SAW menasihati seseorang, Nabi kata pada dia, Nabi bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla syughlik, wa ghinaka qabla faqrik, wa hayataka qabla mautik." Hak ni Nabi nak abang binasa ni. Perguna 5 sebelum tibanya 5. Hak ni tuan-tuan semua pakai dua apa? Dulu tuan-tuan, Raihan ada buat satu lagu dulu. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Saya tak boleh menyanyi sebab suara saya tak sedap. Tuan-tuan ingat lagi tak? Dia punya video klip dia tu ada satu orang lelaki naik bas. Siapa yang biasa tengok video klip tu, maknanya dia lah ni 30-an dah umur saya. Dulu ni ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini Nabi nak abang ni. Hak tu semua binasa. Mudamu sebelum datang tuamu. Yang pertama Nabi kata, syababaka qabla haramik. Jaga masa muda sebelum muda ni dibinasakan dengan tua. Tua ni muda, jangan sombong. Kamu muda. Sebab apa dia? Kalau Allah Ta'ala simpan usiamu, kamu akan datang pula masa tuamu. Jangan sombong. Ni masa muda sebelum datang masa tua. Nabi minta jaga. Tuan-tuan, nak buat apa pun maklum, buat masa muda lah. Dan dia mai tua ni maklum, orang Kedah kata tak guna sekupang dah waktu tu. Orang Kedah kata tak guna sediang, tak guna dah sekepiang, tak guna dah. Dia kata sekupang tak guna dah. Tua. Dan nak buat main umur tua. Nak kerja tak larat, nak berniaga tak larat. Tua. Pak Long faham tak? Tua. Tawau alif tua. Tak larat dah Pak Long. Nak buat apa masa tu dah Pak Long? Tak larat. Tua. Tak mengaji, mainlah masa muda. Dan tua ni maklum boleh lah lena banyak pada dengar. Dia main satu ringkat umur, lena banyak pada dengar. Tapi jangan tak main pula. Tuan-tuan nak buat apa? Saya nak tanya ni, saya lah 32 lah. Nak kata muda, boleh kata muda lah. Sampai masa saya pun tua. Saya nak tanya Pak Long cuba jawab Pak Long. Mai tua ni makan rasa sedap tak? Makan rasa sedap ke? Ataupun makan sekadar nak lepas bagi tak lapar? Mai muda ni tak apa semua ruyuk. Tak yang ni jalan. Tak yang ni jalan. Tak yang ni jalan. Mai tua tak yang ni tak boleh makan. Awak jantung tersumbat. Tak yang ni tak boleh, ni gatal pula dah. Tak yang ni pun tak boleh piu, tak boleh, kolesterol tinggi. Makan Pak Long ni roti canai dengan tak boleh, tak boleh minum uci manis. Lah kali makan apa dia? Yang kosong. Saya biasa pergi makan dengan satu orang kaya. Saya pergi ceramah dekat satu rumah orang di Taman Melawati Belah Ulu Kelang. Pergi ceramah. Habis ceramah tu buat tahlil lepas tu, dia kata, jom Ustaz, lagi saya nak belanja Ustaz makan. Pergi makan ni, apa daging makan ni panggil steak. Makan dia ampak no. Daging seketir besar tu kat 3,000. Lalu orang belanja. Mau saya pun lebih kurang tuan-tuan, paling sedap pun nak rimau menangis tu lah. Hak ni tak ada katakan imam menangis tuan-tuan, dia menangis bucu kati sedap ni. Daging ni Pak Long dia panggil apa? Daging apa? Wahyu ke Pak Yu apa semua tu lagu lah. Saya biasa tanya, kata awak daging ni mahal ni. Daging ni mahal siapa? Dia kata, Ustaz, lembu ni orang jaga elok Ustaz
Duduk belah Australia apa jaga elok lembu ni. Lembu ni tak ada stres. Bila lembu tu tak ada stres, dia menghasilkan daging yang terbaik. Lembu ni orang mandi dia sehari berapa kali. Dia duduk dalam kandang tu pun dia tak ada stres apa dah, duduk dengar lagu Kitaro tu ya. Makan pun dia bagi makan grade A. Duduk dalam kandang tu dia dengar lagu Kitaro ni Pak Long tak ada dia duduk stres macam lembu kampung kita ni. Lembu kampung kita ni stres. Tidak tenang. Bila dia tak stres, dia menghasilkan daging yang terbaik. Lembu korban tuan-tuan dan sembelih ni, duk makan kena darah tinggi, sebab lembu tu stres. Tak stres macam mana pergi makan kena halau. Dia gaya nak makan stres lembu tu. Tu yang kita makan, kita kena menyakit. Ni tak ada lembu kita ru ni. Duk relax. Saya pun makan depa bakar-bakar mat. Allah Pak Long. Hirih tu tak dekat mulut Pak Long. Allah. Tuan-tuan bisa dengar tak orang Kedah kata sedap nak mampui? Dan tuan-tuan gelak apa ni kata betul? Orang Kedah kalau dia sedap dia ingin mampui. Sedap nak mampui bisa dengar tak? Hak ni atas pada mampui lagi tak ada ayat nak abang lah. Makan ni. Saya duk ngak tak mulut tengok orang tua ni pinggan tak sampai. Saya kata Datuk tak makan apa kan? Makan Ustaz, bismillah. Kita makan kita Pak Long oi. Mau orang tak belanja tobat lahum tak boleh makan dah tu. Tutup rapat makan. Habis saya tanya Datuk tak makan. Dia kata Ustaz makan. Allah Ta'ala tarik dah nikmat makan saya Ustaz. Tak ada. Tengok dia suap dengan ayak suap tu Hak kita dengan ni sagi ayak buah, sagi mai dessert, semua cakap. Saya kata Datuk tak makan apa saya. Ni yang kata Allah Ta'ala ni adil tuan-tuan ni. Orang kaya duit banyak makan tak boleh. Kita duit tak ada tutup semua cerah. Tuan-tuan cuba tengok Allah Ta'ala ni adil tak? Adil loh. Orang kaya duit banyak, anak kurang. Hak kita duit tak banyak, anak momun. Dan cuba tanya orang kaya, anak boleh ramai 3 orang ya. 2, 3 seorang, 2, 3. Cuba mai tengok orang kampung ni. Anak berapa Pak Long? 9 orang. Tak Allah. Keturunan Baja Yuria ke Pak Long ni? Tak tahu dia kata. Selisih bau pemini mengandung. Kawan ayah saya seorang. Anak dia 13 orang. Saya tengok Allah yang kata Pak Long ni lekeh. Saya kata ni Pak Long 13 ke baru 13 ke cukup 13. Cukup dah 13 cukup dah. Saya kata pasal apa? Kilang tutup ke? Dia kata kilang tak tutup. Cuma enjin tu engkau patah. Dia kata nak start tak boleh. Apa saya tak faham lah engkau patah tu maksud dia tak tahu lah. Ni adilnya Allah Ta'ala nak bangat tuan-tuan. Adilnya Allah Ta'ala. Pak Long, Allah Ta'ala ni adil, maha adil. Dia bukan sekadar adil, dia maha adil. Allah ni maha adil. Boleh faham tak? Maha adil Allah ni. Ni yang kata muda ni sebelum mai tua makan pun tak boleh dah Pak Long. Mai tua ni makan pun tak apa nak selera elok dah. Makan pun tak apa nak selera elok dah bila datang tua. Ni Nabi kata jaga masa muda sebelum datang masa tua. Makan pun tak boleh dah Pak Long. Tidur pun tak macam orang muda dah. Tak uyup. Dia main tua ni Pak Long. Puas berangan nak boleh lena. Betul tak saya tanya ni? Puas berangan nak boleh lena ni. Puas berangan nak boleh lena. Mimpi menikah dengan anak raja belakang. Mula menikah dengan anak raja tu, lepas tu menikah dengan anak raja tu, lepas tu menikah dengan anak raja tu, terkejut tikuih lari kat atas silin jaga terus lah tuan-tuan. Saya tengok mai muda tak ada ni jaga. Yang kedua Nabi kata pada dia, wasihhataka qabla saqami. Jaga masa sihat sebelum datang masa sakit.
Sebelum datang masa sakit, saya cerita dah kat tuan-tuan dulu ni. Bisa cerita pilah sekali lagi tuan-tuan. Saya yakin kalau saya cerita pula pun tuan-tuan dengar macam kali pertama dengar. Ha, Mak Long? Ni saya nak cerita balik Mak Long apa yang saya pernah cerita kat Mak Long dulu ni. Saya ziarah satu orang pakcik ni dekat dengan tempat saya tu, dia sakit. Dia ni kawan kepada Tok Wan saya dulu ni. Kawan sama-sama Tok Wan saya dulu kawan dengan dia. Dia kata, ni Usam aku nak abang kat hang hampir duk bersyarah tu, hang cerita ke orang. Hang boleh baca hadis tu tapi hang tak rasa. Saya kata apa dia Abang Long? Dia kata, ni aku nak cerita dekat hang Usam. Hampir abang dekat orang tu, abang kat lepa. Dalam hidup ni rebut 5 benda yang Allah Ta'ala bagi ni. Sebelum mai 5 benda yang kedua. Rebut cukup-cukup. Saya kata apa dia Abang Long? Yang pertama, rebut masa hidup sebelum mai mati. Rebut masa muda sebelum mai tua. Rebut masa sihat sebelum mai sakit. Ni yang 5. Aku ni nak abang kat hang Usam. Lah ni Allah Ta'ala dah tarik 5, dia bubuh 5 kedua ni kat aku dah. Hak 5 pertama tu dia tarik, lah dia bubuh 5 kedua kat aku. Ni aku lah ni tak ada sihat dah. Yang aku duk ada lah ni, yang aku duk tengah tanggung lah ni, yang aku duk tengah derita lah ni adalah sakit. Bila sakit ni Usam, nak buat ibadat pun payah. Ni tuan-tuan, dia kata, dulu aku ni 15 minit, setengah jam, 20 minit sebelum masuk waktu ni, aku dah duduk ada dekat surau, aku dah duduk ada dekat masjid. Lah ni tak ada. Hang dengar azan tu, hang teriak dia kata ni tak lepi dah jemaah. Hang dengar ustaz duk mengajar tu, hang duk teriak dah dia kata ni. Sebab apa dia? Tak boleh pergi dengar. Tak ada. Dia kata, nak semayang ni kadang-kadang kena teriak dulu, kena menangis dulu, baru boleh semayang. Saya kata, siapa pula nak semayang kena teriak dulu baru boleh semayang? Nak semayang macam mana Usam? Bila masuk waktu aku nak ambil wuduk, tak boleh. Aku dah duduk atas katil ni, aku tak boleh nak ambil wuduk sendiri. Tak boleh nak ambil wuduk sendiri. Panggil cucu. Hei mai Zat, hei Tok Wan nak semayang ni. Mai ambil yang semayang Zat kat Tok Wan ni. Mai Zat, hei mai Zat. Cucu ni dia kata nak boleh mai ni, macam-macam mereka bunyi. Ni terentak hati, tak guris hati ni. Soalnya Tok Wan ya Allah, dah nak minta tolong orang, sabar lah. Ni orang nak tolong, tak kerti sabar. Jatuh yang mata aku tua. Dulu aku nak semayang, aku tak perlu teriak nak semayang. Lah, sebelum aku nak boleh semayang, aku kena teriak dulu. Pak Long, Mak Long, ni dia orang yang dah ada pengalaman. Kongsi cerita tu dekat saya. Orang yang dah ada pengalaman, habaq dekat saya, suruh habaq dekat tuan-tuan. Ni Nabi kata, jaga wasihhataka qabla saqamik wa faraghaka qabla syughlik. Masa lapang sebelum datang masa sibuk. Wa ghinaka qabla faqrik. Waktu hang kaya sebelum datang masa hang susah. Nak buat apa-apa? Tuan-tuan, senang apa dia tanya ni Ustaz? Yang pertama senang apa dia Pak Long? Yang pertama senang daripada sudut kewangan. Ni dia, sebelum susah daripada sudut kewangan. Ni maksud yang pertama nak abang. Kaya, ada duit, sedekah. Kaya, nak buat kebajikan, silakan. Sebelum datang masa susah. Apa dia masa susah tuan-tuan? Yang pertama zahir, susah. Nak buat apa buat, masa kaya dah susah. Ni tak ada nak buat apa dah. Kaya ni Pak Long,
kaki kita pun orang cium, mai susah dari kita pun orang tak mau nampak. Nampak tak tuan-tuan? Tuan-tuan yang ada kata lah kita ni kaya orang mai. Betul Pak Long, cakap mudah tapi nak rasa benda tu. Masa kita senang, kaki kita pun orang jilat, kaki kita pun orang cium. Masa kita susah, dari kita pun orang tak mau tengok. Dari kita pun orang tak mau tengok tuan-tuan. Betul ke tak? Tuan-tuan ni masa senang keliling pinggang ni kawan, masa susah hilang tak ke mana kawan-kawan. Tuan-tuan kenal tak Roma Irama? Hak muda tak kenal tak Pak Long? Pak Long kenal Roma Irama Pak Long? Penasaran. Roma Irama ni gali lubang tutup lubang. Ada satu lagu dia, kata-kata dia saya dengar, mencari teman memang mudah, teman untuk kita suka. Mencari teman memang susah, teman untuk kita duka. Ni kata dia, mencari teman memang mudah, teman untuk kita suka. Mencari teman memang payah, teman untuk kita duka. Siapa dia nak main teriak dengan? Siapa dia nak main teriak dengan kita belum? Nak bergelak dengan kita, semua nak. Tapi nak main teriak dengan kita, siapa mau? Ni yang pertama. Yang kedua dia kata mencari teman memang mudah, teman untuk di meja makan. Mencari teman memang susah, teman duduk teman untuk mencari teman memang mudah, teman di meja makan. Mencari teman memang susah, teman di depan pintu penjara. Siapa nama? Tuan-tuan tengok Datuk Najib masuk penjara tuan-tuan. Ni bukan saya nak duduk bahas babak kes dia tuan-tuan, tak tu biar. Ada orang kata apa respon Ustaz, saya tak mau nak respon lah, biar biarlah, tak apalah. Payah tuan-tuan respon ni macam-macam orang dia nak dengar, tak apalah. Cuma saya nak abang kat tuan-tuan, tuan-tuan tengok masa dia jadi Perdana Menteri dulu. Cium ni bukan dekat belakang tangan Pak Long, dia jilat pakai siku. Mau tak tepih dia boleh lajak pakai ketiak. Lah kawan duduk di penjara tuan-tuan, mana dia teman-teman, orang-orang yang pernah senang, pernah kaya dengan dia dulu, mana dia? Betul ke tak? Tuan-tuan, Mak Long tak payah cerita orang lain. Mak Long, anak-anak Mak Long, anak-anak Pak Long sudah lah ni duk balik, duk menempel, duk cium kita, duk peluk kita, duk dakap kita ni Mak Long. Sebab apa dia? Yang pertama Mak Long sihat, yang kedua Mak Long dan Pak Long ada kata benda. Cuba Mak Long, Pak Long terlantak atas katil kata benda tak ada. Silap-silap, saya bukan doa, saya kata silap-silap, anak-anak pun lari. Silap hari bulan, anak pun lari. Lah tuan-tuan sihat, boleh urus diri sendiri. Mau duk berak dalam pampers. Anak mana tahan duk main duk basuh tahi kita Mak Long, melainkan anak soleh, melainkan anak yang solehah. Lain pada tu. Tak tahulah tuan-tuan, try susah lah tengok, nak tengok orang lagu mana tuan-tuan. Senang, kaki kita pun orang jilat, ibu jari kaki pun orang kulum. Mai susah, muka kita pun orang tak mau tengok. Sekian dimaklumkan. Wa hayataka qabla mautik, masa hidup sebelum mai masa mati. Ini Nabi kata. Di dalam pelajaran ini Nabi SAW telah menghimpun ilmu yang banyak. Sebab seseorang dewasa akan dapat berbuat apa yang tidak dapat dilakukan sesudah tua. Nabi apa? Tok Syekh kita ulas. Dia kata orang yang dewasa ni dia boleh buat macam-macam, macam-macam yang orang tua-tua tak boleh buat. Yang orang tua-tua tak boleh buat, maklum macam-macam, maklum orang muda boleh buat, orang tua-tua tak boleh buat. Ngaji lama sikit pun tak boleh, perut betih cekang. Masa muda dulu 3 jam boleh sila.
Dia mai tua ni Pak Long lagi duduk tahiyat awal, lepas tahiyat awal, tahiyat akhir. Lepas tu dia kuat lentang lagi dia nak main menerap ke depan. Cekang habis, saya faham. Dia kata, Ustaz, dengan lama dengan Ustaz, saya dulu ngejak sekali tuan-tuan ceramah. Kat sejam 45 minit kat 2 jam ceramah. Kuliah tak lama, ceramah tu kita tak napi. Habis ceramah dan satu pakcik tu. Kita tak mau abang di mana pasal malam ni kamera banyak. Dia bangun tu habis dinding dia pegang. Saya ni rasa bersalah. Dia habis dinding dia pegang. Saya rasa bersalah. Saya pun habis ceramah saya pergi pegang dia. Kata Allah Pak Long, kebah kaki ke? Dia kata bukan dekat kaki, habis telok-telok kebah habis. Dia kata hang lama sangat ceramah. Sebab tu ceramah pun jangan lama sangat tuan. Sebelum hadirin ni kebah habis telok-telok ni, berhenti lah Ustaz oi. Saya ada satu cerita ni, cerita betul ni. Jadi tuan-tuan kata saya reka tak? Dan dengar cerita ni. Cerita saya pergi umrah sekali. Saya pergi umrah sekali. Naik bah lah daripada Kodia tu, saya naik bah dengan jemaah umrah ni nak pergi ke LA. Naik ada Pak Long ni dia bekas tentera. Saya tak pernah tengok orang pergi umrah pakai kasut tentera tuan-tuan. Itu saya tengok. Kita selalu tengok orang pergi umrah ni selipar jamban masjid tu lah dia bawa. Beg selang, baju kurta tu lah warna putih. Ni tak ada tuan-tuan ni. Nu baju tentera singlet no dia pakai dengan jaket hitam luar. Seluar bukit banyak, kasut tentera. Sampai dekat Bukit Gantang turun. Saya pun pegang mic, tuan-tuan turun Bukit Gantang ni. Lebih kurang dalam setengah jam ke sejam dah. Sejam kita berhenti. Jam nak buat bah betul-betul Mak Long. Satgi silap naik bah kami sampai Mekah, Mak Long sampai India. Pakat turun duk tanda tu semua jalan lah. Pak Long ni tak mau turun. Saya kata tak turun lah, tak apa turun. Saya tak turun dah, keluar almah dah. Turun sejam, pergi kencing, pergi makan. Apa mai naik ni. Orang gaya nak jalan bah, dia nak turun kencing. Hak tentera pincik ni. Dia tahu Ustaz, saya nak terkencing, pintu bah tutup dah, duduk jalan. Saya pun bebak kat tereba, kata abang, nak kencing pula dah tentera ni. Tereba tu pun muka lain. Tadi orang suruh turun tak mau turun. Nak berjalan baru nak turun. Dia tak berhenti tentu, dia berjalan berhenti tang Caltech tu. Kata saya minyak Caltech tu dia dah belayak macam tu. Pak Long ni pun turun dia kebah gitu. Kebah macam Pak Long ni. Jalan mengengkang lagi. Dia duduk dalam belayak. Driver bas ni tekan horn. Pon. Tuan-tuan bukan tak tahu horn bas. Pon. Pon. Dia keluar-keluar dia pakai kencing seluar. Baru sungguh aku nak kencing tak senang lah. Saya turun kat bawah. Saya berjalan, dia duduk berjalan, saya tengok kaki dia belah kiri tu air penuh dalam kasut tu. Kasut tentera buat sekerat tu. Dia cerak-cerak. Saya diingatkan dia basuh banyak masuk dalam kaki kasut tu apa. Dia nak langkah naik bas, saya tekan bau hancin. Saya kata Pak Long kencing lah seluar. Hei dah tu belum air apa penuh. Dia tengok Allah air apa ni. Saya kata Pak Long pergi masuk balik dalam layak tu, Pak Long cek. Dia pun kono masuk tereba bas tu, kata masuk buat apa pula dah. Saya kata sabar bang, dia ada kecemasan. Dia masuk duduk saat dia keluar air tak ada kasut tu, tapi seluar pula kira hidup basah lagi. Saya kata Pak Long kencing lah seluar. Dia umai bila dia kata kencing semua saya. Pak Long kencing macam mana? Tak tarik dah, dia ingat dia kena hak yang corong, kena pipe tu kena telur dia kata. Kebas habis duduk atas bas lama. Buka zip tarik keluar telur dia ingat ke hak pipe dia keluar. Dia pun tekan kencing dah, hak pipe tu masuk dalam seluar belah kiri tuan-tuan ni. Penuh kasut tu. Duduk lama kebas. Betul tak? Tua. Ni Nabi kata ni, bila amal tua, banyak benda yang tak boleh buat. Yang mana benda tu orang muda buat, tak boleh buat. Ni dia. Ni Nabi abang. Dan pemuda jika terbiasa berbuat dosa, dan orang muda bila dia ni pula duk kerja buat benda-benda haram, sukar baginya menghentikan jika telah tua.
Dok aja buat dosa. 10 minit lagi boleh? Duk tengok macam tak puas hati lah. Kebas dah telok tak kot. Kita mengajak ambil telok kebas tu dah habis long jangan kira lama mana. Bila muda duk aja buat benda maksiat maklum. Maksiat ni tuan-tuan, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala dia kata apa dia? Seorang ulama besar di Mesir, dia kata, Syekh Mutawalli kata apa dia? Maksiat ni orang takkan tinggal selagi mana dia tak puas. Maksiat ni satu orang dia tak tinggal selagi mana dia tak puas. Maksiat ni akan ditinggal bila mana orang tu puas buat maksiat. Contoh palung oi, muda-muda dulu kerja duk tikam mekok, dia main tua ni paling ingat senang dia nak buang. Perangai tikam mekok ni paling ingat senang. Ya, dia main semayang di masjid. Ya, dia main berjemaah di surau. Tapi perangai tu dia payah buang. Sebab apa dia? Maksiat ni lazat bagi orang yang buat. Daripada muda dia tengok gamak lucah, main tua pun dia tengok tu. Betul tak? Muda-muda dia tikam mekok, ingat senang tak tuan-tuan? Tikam juga nak main masjid pun tikam dulu. Penuh resi ekor dalam baju Melayu. Di Perak dia tikam riba cikgu. Tak tahu. Mujur cikgu tak jawab. Tu soalan perangkap nama dia. Maklum tak tikam lekor. Maklum tak tengok laga mak lucah. Tapi orang perempuan ni suka buat apa dia? Ngumpat, ngata. Betul, contoh bukan maklum, contoh hak lain. Maklum saya tengok muka pun tahu perangai tak buat macam tu. Tengok muka dia bercahaya elok dah duduk bawah lampu. Daripada muda ni duk kerja mengata dekat orang, daripada muda ni duk kerja mengumpat dekat orang maklum. Bukan senang nak buang perangai tu. Bukan senang nak buang perangai tu tuan-tuan. Perangai duk ngumpat, perangai duk mengata, perangai duk, bukan senang nak buang perangai tu. Dia bila main tua, dia jadi sebati. Kalau bahasa Kedah dia panggil apa dia? Sedagin. Benda tu dah jadi sedagin, sedara, sedagin. Kalau kita daripada muda suka duk balas dia orang, sampai tua dia akan balas. Kalau daripada muda dia suka bohong orang, sampai tua dia bohong. Dia tak boleh bohong, dia tak boleh duduk. Dia tak boleh cakap bohong, dia tak boleh duduk. Ni kata Tok Syekh kita, sukar untuk dia nak buang perangai tu bila main tua. Itu orang tanya, Ustaz tu macam mana nak buang benda-benda lagu tu Ustaz? Sagi dia abang, tunggu Ustaz. Sagi Tok Syekh kita abang nak buang benda tu macam mana? Demikian pula ketika sihat sebelum sakit. Seharusnya masa sihat itu digunakan untuk lebih rajin berbuat amal soleh. Sebab jika telah sakit, pasti lemah badannya dan kurang kekuasaan dalam mempergunakan harta kekayaannya. Masa sihat gunalah buat ibadat. Janganlah guna masa sihat untuk berbuat maksiat. Tuan-tuan nak balas balik terima kasih dekat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni. Lagu mana cara dia? Lagu mana cara dia Pak Long? Pak Long nak say thank you dekat Allah. Allah bagi macam-macam kat Pak Long masa hidup ni Pak Long. Ada orang Allah Ta'ala tak bagi macam mana Allah Ta'ala bagi kat kita. Ada orang Allah Ta'ala tak bagi macam mana Allah Ta'ala bagi kat kita. Kita ni Allah Ta'ala bagi macam-macam. Macam-macam. Nikah tak lama mana boleh anak. Ada orang nikah haram anak tak boleh. Macam-macam yang tiap. Lepas setahun dah ni 12 tahun dah menikah. Tak ada anak. Kita ni menikah dekat anak. Alhamdulillah. Tuan-tuan pernah fikir tak benda tu tuan-tuan? Maklum menikah dapat anak. Ada orang menikah tak dapat anak. Lepas setahun. Lepas setahun. Tetap 14 tahun, 15 tahun dah anak tak ada. Kita tak ada maklum nikah lekat. Kemah. Kembang pula tu. Kembang. Tidak
Tak maklum. Kembang. Benar tak nak? Anak kita pula alhamdulillah sihat, demam kuning pun tak. Hak kawan tu seminggu, 2 minggu duk kerja berulang pergi klinik dia. Anak kuning. Anak kita ada elok hijau. Sihat elok hijau. Orang demam kuning nak kita demam hijau. Pak depeh berdengung hijau anak. Tak ada demam kuning. Anak orang lain maklum orang kerja dia tekan day ni lah. Kuning tak habis. Kuning tak habis lagi. Kuning tak habis lagi. Petua orang buat macam-macam. Sengkuang Cina bagi makan. Haram tak hilang kuning. Mandi dengan apa dia? Dia suruh mandi tu. Dua apa dia? Daun apa tu? Daun kucai. Habis kucai keliling rumah. Habis kat anak tu. Haram kuning tak hilang. Ayak apa? Ayak mutiara apa? Mutiara. Bubuh haram. Lidah boya daun lidah boya dengan lidah boya betul buat metak tengah belakang pun haram tak hilang kuning. Nu anak orang, anak kita sihat. Sihat. Tak ada pun lagu tu tak ada pun. Syukur tak tuan-tuan? Alhamdulillah. Anak orang lain 6 orang ustaz belah mulut haram tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap. Anak kita seorang ustaz yang belah mulut sihat. Tuan-tuan tak pernah bersyukur tuan-tuan. Anak kita mengaji maklum cerdik. Jajah 1 nombor 3, jajah 2 nombor 2, jajah 3 nombor 1, rapat macam kita 6 nombor 1. Cerdik. Cikgu kata heran pak hang lu pun tak cerdik pun ni macam ni. Hang ni cerdik ni. Periksa ni tak jangan periksa tahu dah keputusan dia hebat. Anak orang lain periksa maklum weh. Buat main pensil dengan kotak pensil, siap-siap dengan beg dengan dia, metak tengah nak baca Yasin. Bodoh piang haram tak elok. Anak kita ni tak ada cerdik maklum Allah. Sekolah asrama penuh ni berebut nak ambil dia. Anak orang lain tak ada asrama penuh, asrama ketat. Ni asrama penuh. Habis asrama penuh pergi universiti mengaji cerdik dapat beasiswa lah kerja. Allah hebat apa semua. Anak orang lain kerja. Tuan-tuan tak bersyukur lagi. Nak balas ucapan terima kasih dekat Allah atas benda yang Allah Ta'ala bagi ni. Nak ucap terima kasih tu lagu mana? Cuba abang. Cuba abang. Nak ucap terima kasih tu lagu mana? Cuba bagi tahu. Dalam bahasa Qur'an kata nak say thank you dekat Allah ni. Lagu mana? Tuan-tuan tak bolehkah kita ni bagi masa kita sikit untuk Islam, bagi tenaga kita sikit untuk Islam, bagi harta benda kita sikit untuk Islam? Tak bolehkah? Allah Ta'ala tak minta banyak, 2 benda yang dia minta. Tinggal benda yang dia tak suka, buat benda yang dia suka. Itu ya. Lah dia tinggal seketui, nama dia Islam, dia tinggal kat kita agama, tolong jaga ya. Hang tak perlu berjuang teruk-teruk macam mana zaman sahabat, macam mana zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak payah 5 minit lagi, jangan ucap lagu tu 5 minit lagi. Dia duk break tak apa nak lekat. Dia suruh mai lepas maghrib dengar kuliah sat. Tuan-tuan mai dengar kuliah ni untuk apa dia? Nak faham Islam, nak ambil semangat roh Islam. Itu yang dia minta. Tak boleh kah nak bagi benda-benda tu? Tak boleh kah? Ni dia kata ni. Demikian pula. Tahu mana? Di masa lapang sebelum sibuk, yakni di waktu malam yang sunyi, sebelum di waktu siang yang sibuk. Guna waktu lapang, masa mana lapang ni ustaz? Waktu malam. Malam ni nama dia waktu lapang. Waktu malam, tengah malam. Mana ada kalut bah tengah malam tuan-tuan ni? Sunyi, sepi. Gunalah waktu tu untuk beribadah kepada Allah sebelum datang waktu sempit. Dah hari mai siang kalut macam-macam. Lepas subuh ni kalau orang yang anak-anak kecil lagi macam saya ni, tak ada nak buat apa Anak pertama nak tak pergi sekolah, anak kedua sekolah, anak ketiga tadika. Lipat balik mai pergi masuk pejabat.
Buat kerja, mai petang, lipat nak pergi kutip anak ni balik tengah hari tu. Pagi-pagi lipat pergi hantar, mai tengah hari lipat pergi ambil. Atok mai terlupa anak duduk sekolah, mana abang lupa. Anak mai 8 orang duduk sekolah, terlupa setengah pergi ambil. Tak ada. Waktu tengah malam nak kalut apa? Bini hang lena, laki hang lena, anak-anak lena. Siapa pun tak ada nak telefon apa tuan-tuan. Tengah malam pukul 3 pagi tuan-tuan nak tengok apa handphone. Semua cerita hak bagi tadi ya, mana ada cerita baru orang lena. Guna waktu tu buat ibadat. Ni waktu lapang. Sebelum mai waktu kalut. Kerana itu hendaklah sembahyang malam dan puasa siang, terutamanya di musim dingin, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata pada asyita'u ghanimatul mu'min. InsyaAllah kita sambung pada bulan depan. Wallahu a'lam. Cukup dekat tu dulu tuan-tuan. Cukup dekat tu dulu. Nak lajak pun masa kita pun dah panjang dah maklum. InsyaAllah ngajak pun jangan sampai teluk orang kebah. Nah tu nak bak. Ngajak lah sampai jemaah teluk habis kebah ni tak ada siapa duk ajak terus mengajak tu. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang pada bulan hadapan. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon maaf. Sebelum saya nak tangguh tuan-tuan, Sagi di luar sana dekat kereta saya, macam biasalah tuan-tuan yang dapatkan produk Top Coco boleh dapatkan di luar sana. Kita ada promosi sebenar hari Malaysia ni tuan-tuan, less RM2 setiap pack. Sekilo RM20, kalau dulu 22, setengah kilo RM10, dulu RM12, dan yang secet RM20, kalau dulu 22. Dan juga dekat pintu-pintu keluar tu ada tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah untuk aktiviti kebajikan dan pendidikan. Tuan-tuan boleh letak sumbangan tuan-tuan dalam sana insya-Allah. Saya mohon maaf banyak-banyak. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap harap dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.